Pembangunan ekonomi dan modal insan di Sarawak perlu berasaskan teknologi terkini bagi meningkatkan nilai dalam setiap sektor. Pemimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaidin Openg berkata, Kerajaan Sarawak komited memberi latihan kepada anak tempatan bagi menguasai teknologi serta menambah nilai sumber negeri. Keadaan kaedahnya mungkin keadaan ekonomi dan juga sosial akan berpandu kepada kecergasan teknologi, dan ini boleh memberi kesan baik dan kesan buruk kepada pengurusan teknologi dan landscape yang baru. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Perhimpunan Agung PBB ke-16 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Tambahnya, peningkatan ekonomi Sarawak sejak 2 tahun lalu telah menarik ramai tenaga mahir tempatan untuk kembali berkhidmat di negeri ini. Then they will come back. Macam Sarawak Metro. Banyak anak Sarawak yang kerja dengan LRT di Kuala Lumpur balik. Sarawak Metro. Belum ada terbagi kita Borneo. Dah banyak dah. Tidak nak balik. Tidak pilot kita nak balik. Just an example lah. Tapi kita mesti tingkatkan ekonomi kita. Banyak lagi semikonduktor. Banyak. Dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata syarikat penerbangan milik Sarawak, Air Borneo, komited menawarkan harga tiket berpatutan bagi memastikan rakyat menikmati perkhidmatan tambah murah. Harga tiket mampu milik kekal menjadi keutamaan Air Borneo. Memang kita fokus kepada harga tiket. Jangan mahal. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung PBB ke-16 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Air Borneo akan memulakan operasi dengan laluan ke Kuala Lumpur, Singapura dan Jakarta sebelum memperluaskan destinasi ke Hong Kong dan Jepun secara berperingkat. Langkah ini bukan sahaja meningkatkan akses perjalanan udara dengan tambang lebih rendah, tetapi turut merangsang sektor pelancongan dan ekonomi negeri. Air Borneo kini dalam fasa perancangan awal dan bakal menjadi satu lagi penyedia penerbangan yang memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat. Dalam pada itu, penubuhan Air Borneo dijangka menjadikan Sarawak sebagai destinasi pelaburan dan pelancongan baru dunia. Menurut Timbalan Ketua Cawangan PBB Jepak, Dato' Awang Daud Awang Putra, kewujudan syarikat penerbangan ini akan membuka lebih banyak peluang ekonomi dan memudahkan akses ke Bintulu serta kawasan lain di negeri ini. Memang diperlukan. So, syukur Alhamdulillah kepimpinan kita melihat hala tuju membawa Sarawak ke satu era yang baru. Sementara itu, ahli perniagaan tempatan Alex Yong percaya Air Borneo akan menarik lebih ramai pelabur ke Sarawak dengan meningkatkan akses penerbangan antarabangsa. Hopefully this airline will attract more investor also to Sarawak lah. Dengan adanya kemudahan pengangkutan udara sendiri, kos penerbangan dijangka lebih murah berbanding sistem transit sedia ada yang memerlukan penumpang ke Kuala Lumpur sebelum ke destinasi lain. Ia juga selari dengan cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa di Tanjung Embang, Semarahan yang mampu mengendalikan penerbangan lebih luas dalam tempoh 10 tahun akan datang. Tabung Baitumal Sarawak TBS sedang mempertimbang untuk memperluas kursus kemahiran jangka pendek di Akademik Latihan Insan ALI. Kursus yang sedang dikaji untuk ditawarkan ialah bidang kecerdasan buatan AI. Menurut Pengurus Besar TBS, Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili, kursus tersebut dilihat bersesuaian selari perkembangan teknologi masa kini. Sekarang kami tengah memikirkan bagaimana dalam aspek digital, jualan online, atau kalau yang lebih hebat lagi kita nak fikirkan mereka involve dalam artificial intelligence dan sebagainya. Itu masih lagi dalam kajian. Setakat ini terdapat 36 jenis kursus ditawarkan termasuk menggunting rambut, pembuatan kuih muih serta urutan dan refleksologi. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu TBS bercadang membuka sebuah kedai menggunting rambut di Kuching dikendalikan khusus oleh peserta yang baru tamat menyertai kursus kemahiran itu. Ia bertujuan memantapkan kemahiran mereka sebelum melangkah keluar untuk bekerja di tempat lain atau membuka perniagaan sendiri. Beliau menjelaskan
Pembuatan kursus kemahiran jangka pendek DALI mula diperkenalkan sejak 2023. Setakat ini, 16,000 peserta telah mengikuti pelbagai kursus di Akademi Terbabit. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program kembali ke sekolah dan servis menggunting rambut bahagian Kuching di Kuching. Sementara itu, Dato' Abang Muhammad Shibli berkata hampir 600 anak-anak asnaf di seluruh negeri menerima manfaat daripada perkhidmatan menggunting rambut secara percuma anjuran tabung Baitumas Sarawak bersempena sesi persekolahan yang akan bermula Isnin ini. Melalui program itu, anak-anak asnaf turut diberi bantuan berupa beg sekolah. Jelajah program berkenaan yang bermula 1 Februari lepas dilaksana dengan kerjasama Yayasan Kepimpinan Al-Bait. Ia melibatkan beberapa bahagian termasuk Limbang, Miri, Bintulu, Sri Aman dan Kuching. Beliau memberitahu bahagian Kuching merupakan lokasi terakhir program berkenaan yang diadakan sehingga esok dengan 160 anak-anak asnaf telah dan akan mendapat perkhidmatan tersebut. Lebih 700 pelajar dan asnaf di Dun Jepak menerima bantuan lesen memandu motosikal kelas B2 menerusi program anjuran Pusat Khidmat Rakyat Jepak dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Bintulu. Program yang berlangsung di Institut Kemahiran Mara Bintulu ini bertujuan membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan lesen memandu. Ia sekaligus meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam sektor pekerjaan serta mengurangkan risiko kemalangan akibat memandu tanpa lesen sah. Menurut pengurus Akademi Memandu Bintulu, Ong Yogir, program ini merangkumi taklimat keselamatan jalan raya, kelas teori ujian kod, latihan amali memandu serta ujian JPJ. Dia berhubung dengan kita untuk menjalankan semua latihan nanti. Ceramah itu adalah daripada Akademi Memandu Bintulu. Latihan nanti pun Akademi Memandu Bintulu dan selebihnya JPJ yang ujian yang ikut syarat JPJ akan dijalankan oleh pusat JPJ Pengangkutan Jalan. Beberapa peserta turut menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Adun Jepak Iskandar Turki atas keprihatinannya terhadap keperluan rakyat. Kami terima kasihlah sebab dapat bantu semua Dun Jepak kerana sudi bagi kami orang peluang lah untuk dapat mai lesen ni. Terima kasih kepada YB lah sebab membuat yang mai lesen tu. Untuk boleh membawa motor lah supaya tak kena saman. Program ini mendapat sambutan menggalakkan dan akan diteruskan sebagai usaha membantu golongan memerlukan. Markas Brigade ke-9 Infanteri Malaysia telah mengatur gerak Trup Batalion ke-6 Regimen Sempadan 6 RAs dalam program Jiwa Muni PJM bagi membersihkan Sekolah Kebangsaan Nanga Kuas Selangor. Brigade ke-9 Infanteri Malaysia menerusi kenyataan media berkata program yang melibatkan anggota 6 RS bersama warga pendidik dilaksana bagi memastikan sesi persekolahan Isnin ini dapat berjalan lancar selepas sekolah tersebut terjejas teruk akibat banjir. Selain memulihkan kemudahan sekolah, program ini juga memperkukuh hubungan Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat setempat serta menerapkan semangat kesukarelawan dalam kalangan anggota tentera. Inisiatif ini adalah sebahagian daripada program Gerak Saraf Perang Saraf GSPS yang mencerminkan keprihatinan ATM terhadap komuniti setempat. Pelaksanaan PJM ini juga sejajar dengan teras keempat Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-30 iaitu gagasan tentera dan rakyat yang menekankan pendekatan whole of government and whole of society dalam usaha membantu masyarakat. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.